Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurniaannya kita masih berpeluang menikmati dua nikmat yang terbesar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Pada hari ini saya akan berkongsi sebuah tajuk di mana semua manusia akan merasai perkara tersebut, iaitu tentang kawal kemarahan. Manusia dikurniakan pelbagai nafsu termasuk marah, tetapi tidak boleh dilayan dan dibiarkan secara berleluasa. Sebaliknya, kita haruslah menunduk kemarahan itu dengan sifat kesabaran, kerana kemarahan antara senjata yang boleh mengukuhkan keimanan. Islam ialah sebuah agama yang harmoni. Jadi agama Islam sendiri amat mencegah umatnya daripada melayani sifat marah, apalagi berkelakuan baran yang keterlaluan dan melebihi batas sehinggakan boleh memudaratkan diri sendiri dan juga memudaratkan orang sekeliling kita. Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan umat baginda mengenai kejinya nafsu marah yang tidak terkawal, kerana ia merupakan antara pintu-pintu yang memudahkan syaitan menyelinap masuk ke dalam diri manusia. Seperti mana hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Rasulullah SAW juga pernah berasa marah, tapi tidak semua perkara yang boleh menyebabkan Rasulullah SAW marah. Cuma hanya beberapa perkara tertentu sahaja yang boleh menyebabkan Rasulullah berasa marah. Perkara yang menyebabkan Rasulullah marah turut dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, satu hadis marfu' yang menyifatkan tentang sifat marah baginda. Hadisnya berbunyi, la tughdibuhu dunya wala ma kana laha fa idza tu'addi al-halq lam yaqum li ghadabihi syai' hatta yantasira lahu wala yaghdabu li nafsihi wala yantasiru laha. Maksudnya, perkara keduniaan tidak membuatkan Nabi berasa marah. Adapun jika ia menyanggahi kebenaran, tiada apapun yang mampu berdepan baginda, sehingga baginda memenangkan kebenaran itu. Nabi juga tidak marah jika ia melibatkan urusan peribadi baginda dan tidak berusaha untuk memenangkan diri baginda. Seseorang akan mengalami kesan buruk apabila dia gagal mengawal kemarahannya sehingga menyebabkan kemarahannya berlaku secara berlebihan dan luar batasan. Kesan buruk ini akan memberi impak kepada diri sendiri ataupun orang sekelilingnya. Tidak dinafikan lagi bahawa marah ini akan menyebabkan wujudnya suatu perkara negatif yang akan mudah terjadi. Kesan marah tanpa kawalan terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya akan memberikan kemudaratan kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Raut wajah seseorang kita dapat tahu bahawa seseorang itu sedang berasa marah, sedang berasa sedih, sedang berasa gembira. Begitu juga dengan perasaan marah, bagaimana rupa raut wajah seseorang bila berasa marah. Seseorang yang berasa marah, lidahnya akan mudah untuk menyebut perkataan-perkataan yang keji, mengumpat, mengutuk, yang berkemungkinan ada yang lebih lagi akan mengeluarkan kata-kata haram yang boleh mengeluarkan daripada Islam. Na'udzubillah min zalik, mencela agama dan seumpamanya. Selain daripada itu, seseorang yang marah akan melakukan tindakan yang luar dugaan yang boleh menyebabkan kesakitan pada tubuh badan. Okey, yang kedua, sifat marah ini akan memberikan kemudaratan kepada masyarakat. Hal ini demikian kerana perasaan marah ini akan melahirkan perasaan dengki dalam diri dan menyembunyikan niat jahatnya terhadap seseorang. Hal ini membolehkan ataupun membawakan kepada perbuatan menyakiti orang lain. Seterusnya akan menyebabkan permusuhan antara satu sama lain, kebencian antara satu sama lain. Oleh demikian, jika perkara ini tidak diambil berat, maka rosaklah kehidupan dan runtuhlah masyarakat. Okey, yang ketiga,
kemarahan juga akan memberikan kesan kemudaratan kepada rumah tangga. Seperti mana kita tahu, seseorang yang telah pun mendirikan rumah tangga, dia akan mengalami dan menghadapi pelbagai lagi jenis dugaan dan cabarannya. Jika seseorang yang tidak mampu untuk mengawal kemarahannya, nescaya pasangannya akan menjadi mangsa kerana pasangannya adalah orang yang paling hampir ataupun orang yang paling rapat dengannya. Oleh yang demikian, maka tercetuslah satu pertengkaran, suatu rasa tidak puas hati di dalam diri sehingga menyebabkan perkara yang tidak diingini berlaku seperti penceraian. Oleh yang demikian, seseorang yang sudah pun mendirikan rumah tangga, dia perlulah memupuk lebih lagi kesabaran di dalam diri dia supaya tidak berlakunya perceraian di dalam rumah tangga. Okey, antara cara-cara untuk mengawal kemarahan kita, yang pertama ialah mengucapkan ataupun membaca isti'azah ataupun ta'awuz yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang bermaksud aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang derajat. Okey, yang kedua ialah dengan cara kita mengambil wuduk. Mengambil wuduk boleh memadamkan api kemarahan kita kerana secara umumnya api boleh dipadamkan dengan air. Kemarahan ini ibarat sebuah api, maka haruslah diredakan dengan air, yakni air wuduk, bersesuaian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Atiyah bin Urwah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar wa innama tudfa'un nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Okey, maksudnya sesungguhnya marah itu daripada syaitan dan syaitan itu dicipta daripada api, dan sesungguhnya api dapat dipadamkan dengan air. Maka apabila seseorang daripada kamu marah, hendaklah dia mengambil wuduk. Okey, yang ketiga ialah berdiam diri. Berdiam diri adalah satu bentuk cara untuk kita mengawal kemarahan kita kerana apabila kita marah, kita akan melepaskan kata-kata yang mungkin akan menyebabkan pelbagai kesan negatif yang akan menimpa diri kita. Maka Rasulullah SAW bersabda daripada Ibnu Mas'ud, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Maksudnya, apabila seseorang daripada kamu berasa marah, hendaklah kamu diam. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk video kali ini. Harapnya boleh bagi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ingat, jangan marah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.